Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan dengan kemenangannya dalam Parti Liberal Demokratik baru-baru ini. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan 4 kes disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Kes 7766 seorang lelaki berumur 51 tahun dan kes 7229 seorang perempuan berumur 82 tahun telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes 3000 seorang lelaki berumur 40 tahun dan kes 4043 seorang perempuan berumur 70 tahun telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sementara itu, punca kematian bagi kes 6997 yang sebelum ini di bawah siasatan telah disahkan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Sementara itu, 188 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,904 kes. Terdapat 45 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. 4 daripada kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian yang membabitkan 32 kes. Manakala 2 kes iaitu kluster Fazrul Sendirian Berhad dan kluster Kamal Sendirian Berhad adalah kluster tempat kerja yang melibatkan 17 kes. Oleh itu, jumlah kluster aktif pada masa inilah sebanyak 142 kluster. Manakala terdapat 94 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 176 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,501 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,343 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 2 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,687 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 374,059 ujian. Pada sidang yang sama, Menteri Kesihatan turut menyatakan pada 3 Oktober lalu, seramai 2,508 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 304,668 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 67.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 199,674 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 44.8%
daripada jumlah penduduk negara. Seperti mana yang telah diumumkan pada sidang media 29 September, Kementerian Kesihatan telah membukakan waktu vaksinasi tambahan khas pada setiap hari Ahad khusus bagi pekerja-pekerja di syarikat-syarikat tempatan bermula Ahad 3 Oktober 2021 di pusat vaksinasi stadium tertutup. Syarikat-syarikat yang ingin membuat tempahan vaksinasi bagi tambahan vaksinasi tersebut boleh membuat tempahan melalui aplikasi WhatsApp sahaja ke nombor-nombor talian iaitu 812-9148, 813-9148, 818-9148 dan 814-6148 atau email kepada vacc.comp@moh.gov.bn. Tempahan pada hari Ahad 9 Oktober 2021 akan dibukakan bermula esok, hari Selasa 5 Oktober 2021. Syarat-syarat tempahan akan dimuat naikkan di laman web Kementerian Kesihatan. Kefahaman dan pengetahuan yang luas mengenai kanser payudara dalam kalangan masyarakat adalah sangat penting. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara itu pada sidang media yang sama bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara yang disambut pada setiap bulan Oktober. Bulan Kesedaran Kanser Payudara yang disambut pada setiap bulan Oktober dan yang mana bertujuan untuk menumpukan perhatian orang ramai terhadap penyakit ini. Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mengenai penyakit ini adalah penting sebagai langkah awal untuk mengurangkan kejadian kanser payudara di kalangan masyarakat, mencegah dan mengawal kanser payudara serta menenangi isu-isu yang berkaitan dan juga meningkatkan sokongan dalam masyarakat dan persekitaran kita ini. Dengan berbuat demikian, insya-Allah diharap akan menyebarluaskan kesedaran tentang pentingnya pemeriksaan sendiri payudara ataupun breast self-examination ataupun BSC, mendapatkan rawatan bila diperlukan dan memberikan sokongan dan semangat kepada mereka yang menghidap kanser payudara. Justru itu, di bulan kesedaran kanser payudara ini dan pada ketika negara masih dilanda pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan terus komited dan akan sentiasa memberikan pemedulian, penjagaan kesihatan dan sokongan yang diperlukan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan memastikan para pengusaha pengeluar padi, sayur-sayuran, buah-buahan, penternak ayam, lembu dan kambing serta nelayan-nelayan dan para penternak ikan dan udang akan sentiasa meningkatkan keluaran mereka secara berterusan bagi menampung sebahagian besar permintaan tempatan serta bagi tujuan ekspor. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan strategi pertama agenda sekuriti makanan semasa sidang media yang sama. Keluaran padi yang dihasilkan oleh ladang kita telah meningkat dari 2,429 metrik tan pada tahun 2016 kepada 3,864 metrik tan pada tahun 2020. Keluaran ayam pedaging meningkat daripada 24,452 metrik tan pada tahun 2016 pada 26,365 metrik tan pada tahun 2020. Keluaran telur ayam meningkat daripada 141 juta biji pada 2016 kepada 172 juta biji pada tahun 2020. Keluaran daging lembu meningkat daripada 1,729 metrik tan pada 2016 kepada 2,149 metrik tan pada 2020. Manakala keluaran tangkapan ikan dan ternakan ikan aquaculture meningkat daripada 15,915 metrik tan pada tahun 2016 kepada 16,575 metrik tan pada tahun 2020. Umumnya, kita telah mencapai tahap setara diri sebanyak 8% bagi bekalan beras, 67% bagi bekalan sayur-sayuran tropika, 46% bagi bekalan buah-buahan tropika, 100% bagi bekalan daging ayam dan telur ayam, dan 81% bagi bekalan ikan.
Strategi kedua dalam agenda sekuriti makanan pula adalah bagi memastikan pengusaha-pengusaha tempatan untuk dapat membawa masuk bahan-bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara atau yang dapat dikeluarkan dari dalam negara tetapi masih tidak mencukupi. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan seterusnya mengongsikan. Bahan-bahan makanan yang dapat dikeluarkan dalam negara akan tetapi masih tidak mencukupi ialah seperti cili, tomato, labu kuning, lobak putih, kacang buncis, kapsikum, buah lemon, avokado dan lain-lain. Manakala bahan-bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara adalah seperti bawang, lobak merah, sayur-sayuran seperti brokoli, cauliflower, Brussels sprouts, buah-buahan seperti apple, strawberry, pear, anggur, kurma dan lain-lain. Dari segi daging lembu dan kambing, kita juga mengimport lembu dan kambing hidup dari luar negara, terutama daripada negara Australia, yang mana lembu-lembu dan kambing-kambing berkenaan disembelih di dalam negara dan daging-dagingnya dijual juga di dalam negara. Pada tahun 2020, sebanyak 8,493 ekor lembu dan 1,300 ekor kambing telah diimport dari luar negara. Pada tahun ini, sehingga bulan September, sejumlah 13,091 ekor lembu dan 6,793 ekor kambing telah dibawa masuk ke negara Darussalam dari luar negara. Selain dari itu, kita juga mengimport daging beku, lembu dan kambing dari luar negara, terutama dari negara Australia. Pada tahun 2020, sebanyak 332 metrik tan telah diimport. Manakala sehingga September tahun 2021 ini, sebanyak 628 metrik tan telah diimport dari luar negara. Bagi bekalan ikan dan udang, kita berterima kasih kepada nelayan-nelayan kecil-kecilan dalam negara yang mana menyumbang sekitar 74% keluaran ikan dalam negara. Selain itu, beberapa pelabur asing FDI juga terlibat dalam pengeluaran ikan dalam negara, sama ada dengan menggunakan kapal-kapal penangkap ikan atau memelihara ikan menggunakan sangkar-sangkar atau kolam-kolam atau disebut aquaculture. Dalam pada itu, bagi memenuhi keperluan dalam negara, penglibatan para pengusaha tempatan adalah sangat digalakkan. Sehubungan itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus berusaha untuk memudah cara pengimportan dari luar negara. Memandangkan keadaan COVID-19 yang melanda negara jiran sejak tahun lepas dan sekarang juga di negara kita, maka bagi memastikan bekalan makanan dari luar negara tidak terjejas dan pada yang sama sebagai langkah berjaga-jaga dan berpandukan kepada nasihat Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan, maka beberapa peraturan tambahan telah dikenakan bagi membawa masuk barangan pertanian dan perikanan ke negara Darussalam dari luar negara melalui jalan darat. Contohnya, bagi kendaraan luar negara yang membawa produk ikan ke negara Brunei Darussalam melalui jalan darat hanya dibenarkan hanya 3 kali seminggu sahaja dan akan diiringi oleh pihak Jabatan Perikanan dari pos Kualan sehingga sampai ke Pasar Gadong untuk menurunkan semua ikan-ikan dari kendaraan mereka. Selepas itu, kendaraan berkenaan diiringi lagi oleh Jabatan Perikanan untuk beredar menuju ke Sempadan. Pemandu-pemandu kendaraan berkenaan mestilah telah menjalani ujian COVID-19 dan didapati negatif COVID-19 dan dikehendaki untuk memakai PPE yang sunggup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan tidak dibenarkan berkeliaran tanpa sebarang sebab yang benar-benar perlu. 50,000 sungkup muka jenis N95 diterima oleh Kementerian Kesihatan hari ini yang disumbangkan oleh Kerajaan Jepun bagi menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sumbangan diterima oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, pemangku timbalan setiausaha tetap di Kementerian Kesihatan daripada Suda Atsushi, timbalan ketua misi di Kedutaan Jepun. Sumbangan diterima sebagai sebahagian daripada projek simpanan stok Asia Europe Foundation, ringkasnya ASEF, yang dibiayai oleh Kerajaan Jepun.
Bersempena dengan sambutan memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-51, petang tadi diadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta Ananda Baginda Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis secara maya itu diselajurkan dengan doa kesyukuran. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bandar Brunei mula bertukar nama pada 4 Oktober 1970 menjadi Bandar Seri Begawan sebagai mengenang jasa almarhum Sultan Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dalam memajukan dan memodernkan negara Brunei Darussalam. Kejadian banjir yang berlaku di beberapa kawasan rendah dan berisiko di pedalaman daerah Tutong telah menjejaskan beberapa buah rumah penduduk termasuk sebuah masjid. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan kerja-kerja pembersihan Masjid Kampung Bukit, daerah Tutong. Kerja-kerja pembersihan dilaksanakan oleh Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong, Pejabat Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid kampung berkenaan. Masjid ini terjejas dengan banjir pada hari Sabtu yang lalu. Ingin mendapatkan maklumat terkini mengenai jabatan muzium-muzium? Auda tidak perlu bimbang kerana jabatan tersebut menggunakan kaedah alternatif iaitu secara dalam talian atau online untuk mengongsikan maklumat mengenai aktiviti dan operasinya semasa penutupan operasinya berikutan penularan jangkitan COVID-19 ketika ini. Ada beberapa segmen yang dikongsikan melalui media sosial, antaranya ialah e-museum, rehatkan minda, nostalgia berita museum dan museum 60 saat dan setiap segmen mempunyai tumpuan tersendiri mengikut minat orang ramai. Sebagai contoh, segmen e-museum mengongsikan maklumat mengenai koleksi-koleksi artifak yang ada dalam simpanan Jabatan Muzium-Muzium. Segmen Rehatkan Minda pula menyediakan aktiviti-aktiviti ringan untuk menguji minda dan bakat kita ni. Segmen Nostalgia Berita Museum pula memberi akses untuk memuat turun berita muzium. Bahagian-bahagian di bawah jabatan tersebut turut memiliki akaun lain khusus menyediakan pelbagai maklumat. Kaedah dalam talian memerlukan strategi dinamik dan kreatif dalam memberikan impak kepada orang ramai supaya menghargai tugas dan tanggungjawab Jabatan Muzium-Muzium. Ke arah ini, Jabatan Muzium-Muzium sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan belia-belia yang berbakat untuk sama-sama memikirkan dan membentuk bahan pemberitaan agar ianya terus relevan, terkemas kini dan menarik untuk pengetahuan orang ramai. Oleh itu, kunjungilah dan ikutilah saluran atas talian Jabatan Muzium-Muzium iaitu melalui laman sesawang Jabatan Muzium-Muzium di www.museums.gov.pn dan juga melalui akaun Instagram dan Facebook Jabatan Muzium-Muzium. Persidangan antarabangsa dalam perniagaan, ekonomi dan kewangan kali ketiga bakal diadakan secara maya dengan tema paradigma perniagaan baharu semasa ketidaktentuan ekonomi. Lebih 50 pembentangan akan diadakan, antaranya membincangkan perkembangan teknologi digital, inovasi model perniagaan dan pembangunan inovasi ekosistem serta pengalaman dan impak COVID-19. Persidangan akan diadakan selama 3 hari bermula 1 November 2021. Anjuran Sekolah Perdagangan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBDSBE
Persidangan antarabangsa tersebut akan menggunakan aplikasi Zoom. Persidangan merupakan anjuran bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam Central Bank BDCD dan Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Belief Negara Brunei Darussalam, Universiti Silapcorn Thailand, Pusat Antarabangsa bagi Pendidikan dalam Kewangan Islam INCEIF Malaysia dan Universiti Teknologi Mara UTIM Sarawak Malaysia. Maklumat lanjut mengenai persidangan tersebut, layari sbe.edu.bn/icbef. Sebarang pertanyaan, hubungi terus pihak urustia di icbef.sbe@ubd.edu.bn. Keputusan permohonan skim beasiswa pendidikan teknikal dan vokasional BPTV bagi sesi akademik 2021-2022 dikeluarkan hari ini. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya memaklumkan keputusan bagi skim beasiswa berkenaan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan www.moi.gov.bn. Surat tawaran bagi pemohon yang berjaya akan dihantar melalui email kepada alamat email yang dinyatakan dalam borang permohonan mereka. Pemohon yang berjaya dikehendaki untuk hadir ke sesi taklimat yang akan diadakan secara maya pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8 pagi hingga 2 atau WhatsApp 7104817 pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga 12.15 petang dan 1.30 petang hingga 4.30 petang atau email ke scholarship@moi.gov.bn.